Nak tanya, tahu tak migrasi tu apa? Tak tahu. Yang macam perpindahan tu, yang pindah-pindah Dari satu tempat ke satu tempat ke? macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Migrasi. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan seseorang dari satu tempat atau negara ke satu tempat atau negara yang lain atas sebab-sebab tertentu. Migrasi terbahagi kepada dua, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman merupakan penghijrahan seseorang dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam sebuah negara yang sama. Migrasi dalaman terbahagi kepada empat, iaitu penghijrahan dari bandar ke bandar, penghijrahan dari bandar ke luar bandar, penghijrahan dari luar bandar ke luar bandar dan penghijrahan dari luar bandar ke bandar. Contohnya, dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Berdasarkan lirik lagu tersebut, dari Melaka ke negeri Pahang menunjukkan penghijrahan seseorang dari sebuah negeri ke negeri yang lain dalam satu negara yang sama. Imigrasi adalah keluarnya seseorang ke negara yang lain. Contohnya, saya, warga negara Malaysia, keluar bercuti ke Korea Selatan. Emigrasi pula merujuk kepada kemasukan seseorang ke negara yang lain. Contohnya, saya masuk ke dalam negara Korea Selatan. Saya digelar sebagai imigran oleh penduduk asal di Korea Selatan. Yang ketiga, remigrasi. Remigrasi adalah baliknya imigran ke negara asal. Contohnya, setelah saya seminggu bercuti di Korea Selatan, saya pulang ke negara Malaysia. Baiklah, kita beralih pula pada peringkat-peringkat yang terdapat dalam migrasi. Pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat bulan madu. Dalam peringkat ini, orang yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sama ada dalam sebuah negara ataupun luar negara, mempunyai satu tanggapan, iaitu mereka memperoleh pelbagai manfaat daripada migrasi mereka. Saya berikan contoh, Ali yang berasal dari Indonesia ingin bermigrasi ke Malaysia atas faktor motivasi daripada peluang pekerjaan yang terdapat di Malaysia. Jadi ini dikira sebagai bulan madu kerana ia ialah suatu tanggapan yang positif ataupun memberikan keuntungan kepada orang yang bermigrasi. Peringkat yang kedua pula ialah peringkat kejutan budaya. Baiklah, dalam peringkat kejutan budaya ini sebenarnya orang yang bermigrasi akan mengalami masalah untuk mengadaptasi ataupun untuk membiasakan diri dalam sebuah komuniti maupun masyarakat setempat. Namun, bagaimana pula seseorang bermigrasi mampu menghadapi peringkat-peringkat yang seterusnya? Kita beralih pada peringkat yang ketiga, iaitu peringkat pemulihan. Kita pakai contoh sebentar tadi di mana Ali yang bermigrasi ke Malaysia dari Indonesia mengalami kejutan budaya, bukan? Jadi, pada tahap ketiga ataupun peringkat ketiga ini, dia mengalami satu fasa pemulihan, iaitu bagaimana dia membiasakan diri dengan suasana dan keadaan sekeliling. Pada peringkat ini, Ali akan mempelajari bagaimana cara masyarakat berkomunikasi dan bagaimana urusan-urusan seharian mereka dilakukan. Kita beralih pula pada peringkat yang terakhir, iaitu adaptasi atau dikenali sebagai biculturalism. Dalam peringkat yang terakhir ini, barulah seseorang yang bermigrasi dapat beradaptasi dengan suasana yang baharu. Kita ambil contoh Ali tadi, apabila dia belajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia, maka kini dia akan mampu untuk menggunakan bahasa Melayu apabila melakukan aktiviti seharian seperti membeli barangan di pasar-pasar. Seterusnya, marilah kita beralih pula kepada faktor-faktor berlakunya migrasi. Yang pertama, faktor pekerjaan. Jika sesebuah negara menawarkan peluang pekerjaan yang tinggi, maka faktor ini menjadi tarikan untuk migran bekerja di sini.
Sebagai contoh, masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia kerana mereka mendapati bahawa Malaysia membukakan peluang pekerjaan yang luas dan menawarkan gaji yang lebih tinggi berbanding di negara mereka sendiri. Seterusnya, kita beralih pula kepada faktor yang kedua, iaitu faktor pendidikan. Migrasi juga boleh berlaku disebabkan oleh faktor pendidikan. Sebagai contoh, jika sebuah negara menawarkan pendidikan yang lebih tinggi, maka ia juga memberikan satu tarikan kepada orang lain untuk mempelajari di negara ini. Sebagai contoh, di Malaysia terdapatnya pelajar dari luar negara yang melanjutkan pelajaran di sini. Seperti pelajar dari Timur Tengah, pelajar dari Afrika yang mereka mempelajari di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka. Begitu juga dengan pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajarannya ke negara lain. Baiklah, kita beralih pula kepada kesan migrasi. Umum mengetahui bahawa perpindahan penduduk dari satu kawasan ke kawasan lain akan menimbulkan berbagai-bagai kesan, sama ada kesan positif maupun kesan negatif. Kesan positif pertama ialah sebagai contoh, perpindahan proses penduduk tersebut akan menimbulkan kesan positif dari segi mengimbangkan taburan penduduk. Misalnya, perpindahan daripada negeri Selangor ke negeri Pahang. Hal ini demikian kerana proses perpindahan dari kawasan bandar utama kepada bandar luar bandar akan membantu dalam memajukan kawasan luar bandar tersebut, sekaligus akan mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan bandar utama. Baiklah, dari sudut kacamata kesan negatif, yang pertama sekali, kesan negatif proses migrasi ini akan menimbulkan banyak masalah sosial. Antara inilah masalah pengangguran. Hal ini demikian kerana penghijrahan warga tempatan maupun warga asing seperti Bangladesh, Nepal, Rohingya, Vietnam dan Indonesia ke suatu kawasan tuju akan menimbulkan masalah pengangguran dari segi lambakan tenaga buruh. Hal ini demikian kerana apabila berlaku lambakan tenaga buruh, ia akan menyebabkan persaingan antara penduduk warga tempatan dan juga warga migrasi. Dan perkara itu juga akan mengancam kedudukan ekonomi kerana berlakunya banyak tenaga buruh yang tidak digunakan secara efektif. Baiklah, kesimpulannya, migrasi merupakan satu perkara yang tidak dapat dihalang untuk terus-menerus berlaku. Hal ini kerana kita tidak mampu untuk mengawal pergerakan maupun tindakan seseorang yang ingin berpindah ke suatu tempat yang baharu. Islam juga mengalakkan umatnya untuk melakukan perhijrahan ke suatu tempat yang baharu sekiranya perkara tersebut mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Baiklah, jika dilihat dari sudut pandangan yang lain, individu yang bermigrasi akan mengalami beberapa cabaran pada peringkat permulaan. Namun, ia tidaklah menjadikan migrasi merupakan satu perkara yang buruk. Akhirul kalam, walaupun terdapat impak negatif mengenai migrasi seperti berlakunya peningkatan pendatang asing tanpa izin, iaitu pasti, namun tidak dapat disangkal juga wujudnya impak positif seperti berlakunya pertukaran budaya dalam sesebuah komuniti. Cubaan suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello. Cakap 1, 2, 3. Positif. Sorry. Yang pertama, progress pula dah. 1, 2, 3 kan? Dan tidak dapat dihalang. Aku